Terima kasih atas kesudian sudah hadir. Kita doa semuanya baik. Pertamanya untuk keselamatan rakan-rakan dan keluarga terlibat dalam MH370. Mula-mula dia nak kait saya sekali juga, tapi saya tak pandai bawa ke pertama. Jadi cuba dikaitkan kerana memang saya kenal lah juru terbang tu. Kenal salah, tak kenal salah. Kemudian memang menantu saya memang ada keluarga juga dengan Zahari tu. Tak tahu kalau jadi salah jadi kalau keluarga sekarang tak boleh. Tapi tak apalah, kalau nak kira puak ni susah kita. Tapi ada hikmahnya semua. Apa dia hikmah? Kita duk kata sekarang ni dalam negara ni pengurusan negara, kepimpinan. Kepimpinan ni kita nak uji masa mana? Masa ada ujian. Kebolehan, keterampilan, masa ada ujian, masa ada krisis. Jadi sekarang orang kata managing a crisis. Itu yang cabaran utama. Baik. Satu dunia sekarang kritik kita. Bila saya di parlimen, saya cakap soal ini, ada menteri mengatakan pasal Anwar ikut sebab Wall Street Journal, New York Times attack, kita boleh attack. Saya kata dah, satu dunia. Semalam TV1 dan bukan TV RTM Indonesia, siaran pertama menjelaskan mengapa kita melahirkan kritikan atau keprihatinan tentang hal ini. Surat khabar China Xinhua, bukan China Malaysia, China Beijing, Hindustan Times, semuanya mengkritik. Apa kritik dia? Kita nak urus krisis ini, pimpinan kena tegas. Ini Datuk Najib pergi setelah 9 hari. Mula-mula bila hilang MH370, Datuk Najib hilang sama. Dia mari setelah 8-9 hari, kemudian dia bagi tahu jangan ada soalan. Dia bagi kenyataan terus balik. Kalau orang tak boleh tanya orang nombor 1 di Malaysia, nak tanya siapa yang bertanggungjawab? Ini saya heran. Sebab satu dunia mengatakan dia tak sanggup berdepan dengan media antarabangsa. Dia biasa dengan utusan dan TV3. Jadi utusan TV3, yang mau umat. Lepas. Ini dengan New York Times, dengan BBC, dengan French newspaper, Hindustan Times, naik kabinet. Jadi itu menunjukkan kelemahan yang mengejutkan dunia. Ya. Tapi salah kita. Ya. Bila ada berlaku, saya di semayang maghrib masjid Segambut kat rumah saya. Lepas tu imam semayang solat hajat, kita ikut. Itu cara kita. Ya. Makna simpati ada. Tetapi yang salahnya apa? Tanya CNN 3 hari yang lalu, tanya Datuk Zahid. Datuk Zahid, apakah dilakukan siasatan di rumah juru terbang Zahari? Dia jawab, ya, kita buat ini sebagai proses biasa untuk dapat maklumat. Baik. Lepas tu terus dia tanya, Datuk Isyamuddin, sudahkah lakukan siasatan di rumah Zahari? Tak ada, kita tak ada niat dan hasrat nak siasat. Dia orang kata, salah satu bohong dah. Kemudian tanya Ketua Polis Negara, berapa pasport curi yang digunakan? 4. Tanya Mas, 2. Baik. Masa saya Menteri Kewangan, kita beli apa yang disebut radar Marconi sistem di Gong Kepas, Kelantan Terengganu, yang boleh cover daripada pantai timur sampai ke Perlis, Kedah, Perak, Pulau Pinang, pantai barat ke lautan India. Saya tahu sebab Menteri Pertahanan beli, Menteri Kewangan bayar. Saya tahu. Dengan apa yang disebut Command Control Communications Labuan. Ini mana pesawat lalu semua dapat. Tengok. Kalau takat apa ni layang-layang tak dapat lah. Tapi kapal terbang dapat. Baik. Hari itu radar ada. Nak pasti saya panggil Tan Sri Jeneral Hashim. Jeneral Tan Sri Hashim, 4 star Jeneral, bekas Panglima Tentera Darat, panggil dia ke rumah saya. Jangan main. Panggil Jeneral mari. Tapi Jeneral pencet lah. Saya tanya dia supaya dia dapat sahkan maklumat yang saya tahu, iaitu di Gong Kedah ada keupayaan kita radar mengenal pasti pesawat. Baik, maknanya memang daripada awal kita tahu pesawat tu alih ke mana. Pasal apa kita rahsiakan?
Setelah 2 hari, Ketua Angkatan Udara, Jenderal Angkatan Udara mengatakan, ya, kita nampak patah balik. Tapi kita tak cam kapal terbang mana. 2 hari berikutnya, dia kata kita tak pasti. 2 hari lepas itu, Perdana Menteri mengatakan memang sah kapal terbang itu beralih daripada lautan China ke lautan India. Kerajaan China mengamuk. Dia kata, dah kamu tahu daripada awal kapal terbang tu balik ke lautan India, pasal kamu suruh kami belanja berjuta-juta ringgit untuk cari di lautan China. Kapal terbang tu di lautan India. Tengok. Jadi 3 protes. Saudara, 3 protes daripada Kementerian Luar China. Kesal. Menyebabkan pembaziran berlaku. Tadi ada media daripada Beijing interview saya. Besok pukul 3 ada lagi media interview saya. Pasal dia kata interview Anwar boleh jawab. Kalau interview Najib, dia bagi kenyataan saja. Lebih baik aku ganti dia. Boleh kan tu? Yang ni, malam ni sebenarnya mula-mula tahu Christine Amanpour. Ini daripada CNN yang terkenal. Dia minta saya sampaikan, pergi ke studio, dia nak interview. Daripada dia New York, nak interview saya. Tapi saya kata di antara Sungai Kantan dengan Christine Amanpour CNN, saya pilih Sungai Kantan. Jadi saya akan interview, dia akan interview saya esok insya-Allah. Ustaz Sabri ni main tu, satu dunia lah ni. Tadi BBC, CNN dah keluar bagi kita. Sudah kerajaan tu kritik, nak politik kan. Saya kata dah, saya bagi fakta. Semua orang tahu. Sebelum saya keluarkan kenyataan, semua tahu. Ya, Vietnam bagi amaran kata apa? Vietnam kata kalau macam inilah sikap Malaysia, tak bagi maklumat, kami tidak akan bagi kerjasama. Ya. Hindustan Times keluar kenyataan mengkritik cara kita urus. Sudah. Ini masalahnya. Jadi kita kena terima kenyataan kita lemah urus. Baik, apakah Malaysia tak mampu? Mampu. Ingat tak tahun 75 Japan Red Army ambil alih bangunan AIA, kedutaan Amerika, kedutaan Sweden semua ada. Tun Razak masa tu Perdana Menteri, cerdik pada anak dia. Tun Razak tegas. Ya. Walaupun saya tak UMNO sekarang, tapi saya akui Tun Razak seorang Perdana Menteri yang tegas. Dia arah Tan Sri Ghazali Syafiee, Menteri Dalam Negeri, tegas laksana. Dan pegawai kerajaan, pegawai kita dulu ada prestasi yang membanggakan. Di antaranya itu pada masa itu Tan Sri Osman Kasim. Dia kendali dengan baik. Orang satu dunia puji cara Malaysia menyelamatkan nyawa tebusan orang dari pelbagai negara, dan dia dapat pingat daripada Raja Sweden. Sekarang ini satu dunia hamput kita. Maka dah kita tenggelam punca semua, carilah 2 kelapa, Om Zam Kalakazam, pergi sampai bulan. Kebetulan Muhammad, anak kepada Syekh Yusuf Qaradawi, telefon saya. Dia kata, dia pun tengok dalam media Arab. Dia kata, Ammu, pakcik dia panggil, pakcik, apa pasal yang guna segala syirik, jampi ni semua ni? Saya kata, saya tak tanya UMNO. Bomo satu Malaysia, bukan bomo Pakatan Rakyat. Dia kata tak boleh, ni syirik. Ini satu dunia tengok orang Islam maruah jatuh. Saya kata kita orang Melayu lagi teruk lah. Ya. Kemudian 3 malam sudah Tok Guru Harundin cakap, saya telefon, dia kata, Anwar, pastikan tiap ucapan kamu, kempen tak kira, mesti tegur dan bagi tahu umat Islam pekerja syirik jangan kita subhat. Dan pertama syirik, kedua memalukan, menjatuhkan maruah bangsa dan umat dan negara kita. Jadi saya jalankan tanggungjawab saya. Bomo tu saman saya 300 juta. Tapi dia tak ugut nak menampak. Dia penampak hanya khairi. Nasib hang lah khairi. Cakap banyak kan? Tapi saya tak setuju. Tampak khairi. Walaupun dia tu sombong. Anak muda, kaya, menantu Perdana Menteri, ratus-ratus juta kekayaan, cakapnya itu cukup takabur dan angkuh. Ya. Tapi saya tak setuju. Jangan tampak dia. Tapi jangan kita bila nak tampar
Teresa Kong okey. Teresa Kong di AP Cina tampak lah. Tak ada tampak Teresa Kong, dia nak tampak hang pula dah. Jangan. Dalam politik ini ada masa kita senang, berkuasa, jangan takabur. Kita sihat, kita jatuh sakit. Kita hidup, kita mati. Kita senang, kita mungkin susah. Ya. Kita berkuasa, kita mungkin jatuh. Jadi jangan takabur. Ya. Sebab itu dalam tindakan kita mesti hormat rule of law. Dalam kes MH370 ini, selain mendoakan keselamatan kita, mereka, kita tahu berkecamuk lemahnya pimpinan negara ini, khususnya Perdana Menteri yang pada hemat saya tidak layak meneruskan sebagai pemimpin negara kita. Maka Kajang relevan. Dia kata, Khairi kata, apalah Azizah ni boleh nangis, boleh elak yang mata. Dia cari simpati orang. Sudah saya nak beritahu, ya Azizah memang isteri saya lah. Tentara ni seorang dia lah. Melawak dia. Melawak ni orang perempuan marah je dah. Saya melawak. Selalunya orang melawak ni dia tak menikah tu, yang tak melawak bahaya. Dalam sengap-sengap, gam. Baik. Azizah belajar di Royal College of Surgeons, Dublin. Itu gold medal, top student tahun dia. Jangan pelekeh dia. Ya. Dia memang dapat pingat emas dari universiti. Dia tak dapat cincin berlian. Yang bergelar siapa? Kemudian, semasa dia isteri timbalan Perdana Menteri, pemangku Perdana Menteri, memang tak famous lah. Tak ada tengok dengan passion, dengan gelar, dengan tak ada lah kan? Tetapi dia tumpu dalam soal puteri Islam, dalam persatuan buta dan orang sakit mata. Kerana dia doktor pakar mata. Mana-mana dia pergi duduk kira yang tu je. Ubat tengok orang je cek mata, cek mata, cek mata, cek mata. Ya? Tak ada apa. Sebab tu tak ada lah nak jadi heboh. Kerana dia tahu peranan dia. Saya dia bagi cuti di Istinah Hanggap Sudia Buloh oleh siapa apa nama tu. Maka dia bawa. Sekarang sudah saya dinafikan hak saya. Belum pun bertanding, belum pun ambil alih cakap pasal Selangor. Baru kata langkah Kajang. Terus mahkamah daripada April tukar tarikh jadi Mac. Tarikh bicara 7 sampai 10 April. Sebut nak mari Kajang, terus tukar 6-7 Mac. Dalam 1 jam, hukum 5 tahun penjara. Apa UMNO kata? Ini negara hukum. Mahkamah putus dengan adil. Otak engkau. Mana ada mahkamah boleh tarik heret nak putus sebelum penamaan calon Kajang? Mana putus dalam masa 1 jam? Mana pernah mahkamah persekutuan boleh bersidang pukul 4:30 petang? Karpal bawa usul untuk tolak Syafi'i Abdullah sebagai pendakwa. Orang UMNO kata, Anwar takut apa? Saya bukan soal takut. Syafi'i itu peguam Mahathir, peguam Najib, peguam UMNO. Kemudian nak suruh dia juga dakwah. Kalau cara inilah kamu buat, suruh dia jadi hakim, dah senang. Saya dengan ini sebagai peguam. Dia patah balik ni, saya pendakwa. Lepas tu naik atas, saya dengan ni jatuh hukum. Alice in Wonderland. Jadi saudara, itu yang kita bantah. Pukul 3 petang bantah. Mahkamah Persekutuan 5 hakim kanan Malaysia boleh bersidang dalam tempoh 1,5 jam. Dalam tempoh setengah jam, tolak. Dan masih ada ahli Parlimen UMNO kata ikut hukum. Saya bangkit, saya terang di Parlimen, tak berani bangkit hujah. Sudah, ini masalah kita. Ya tak apa. Saya bagi tahu, kamu jangan ugut. Ada 3 menteri masa tu. 2 menteri, 1 timbalan menteri. Kamu jangan ugut. Kamu ingat kamu nak hantar aku penjara 5 tahun. Kamu ingat aku nak undur. Tak. Ya. Cara Allah bagi kekuatan, kita terus. Kalau kamu ingat kita akan terima dengan mudah, tak. Saya akan lawan tetap. Mana boleh biar dia kan macam tu. Ya. Permainkan hukum gitu. Ya. Sekarang dunia tahu. Tujuan dia nak kaitkan Zahari itu dengan saya supaya nampak saya takut.
Allah Maha Kuasa. Sekarang ini dia terbalik. Daripada kes orang dia nak padamkan kes Anwar, sekarang semua media antarabangsa start interview saya balik. Anwar, kamu kenal ke Zahari? Saya kata saya kenal. Dia ahli keadilan? Ya, dia ahli keadilan. Betulkah kamu tahu dia sedih dengan keputusan penjara 5 tahun? Ya, saya kata ramai orang sedih. Yang tak sedih menyamun ya. Ya, saya jawab macam tu. Saya kata betul yang sedih penyokong? Ya, penyokong ramai. Siapa dia? 52% rakyat Malaysia. Dia kata, ya, dia kata betul, saya naik taksi tadi sokong saudara. Saya kata 99% pemandu taksi dia memang penyokong Pakatan Rakyat. Yang tak sokong tu yang ambil tayar je. Baik. Dia takkan semua pemandu taksi buat pelari taksi. Rampasan taksi semua. Tak. Jadi sekarang ni semua macam tadi, sepanjang semalam, hari ini, esok, itu semua majalah antarabangsa. Semalam saya beritahu di Jakarta, TV1 dengan Metro TV, prime time news Jakarta. Pak Anwar dianiaya kali ini dikatakan terlibat dalam pembajakan pesawat. Pembajakan buat pelari pesawat. Saya kata bagaimana bisa Pak? Saya enggak tahu bagaimana mau bawa itu pesawat. Ya. Jadi mereka kata waduh, ini benar-benar Malaysia bawah Pak Najib ini edan. Ya, gila. Orang Jawa dah ya. Ya, edan dia kata gila. Jadi sudah sebab itu saya sebut di mahkamah di parlimen Dewan Rakyat, saya kata kita fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kita tak boleh lupa dan ikhtiar. Yang saya menyampah tu, dia ingat boleh ugut kita. Ya. Dia boleh hina kita. Aib tak habis-habis. Dan 16 tahun sudahlah. Saya pun ada juga maruah. Takkanlah hina sini hina. Tak habis-habis. Duk kira korek lubang aku. Ish. Ya. Tak ada dunia sampai macam tu. Tak habis-habis. Syafi'i start aja money. Padahal tak ada pun bukti sah money saya tu ada. Tak ada. Tapi ini untuk utusan Melayu dengan TV3. Akhbar Melayu, media UMNO Islam. Tapi cerita fasik terus menerus. Tak ada langsung rasa salah dan malu. Jadi susah, tak apa, ini bukan isu Anwar. Calon Azizah. Sebab itu saya mintalah kawan-kawan bantu. Tadi di parlimen apa cerita? Kes Bernas. Memang di Kajang tak ada sawah padi. Tapi ada keluarga kita, ada kita tahu ceritanya. Saya tanya sebab hari ini hari akhir untuk nyah senarai, nak batalkan penyenaraian Bernas. Bernas ini diswastakan dulu 96 begitu. Dr. Mahathir putus dengan unit perancangan ekonomi bagi ke syarikat. Bila di parlimen, saya timbalan Perdana Menteri Kewangan bagi pengakuan. Saya kata atas nama kerajaan Malaysia, walaupun kita swastakan Bernas, saya jamin saya akan pertahankan kepentingan pesawah. 10% nafas, 10% nikmat, 5% mada, 5% kada, 5% pekerja-pekerja staf dari tinggi sampai yang kerendah. Itu direkod di parlimen, keputusan Jemaah Menteri. Sekarang semua hak pesawah ni, semuanya, tak 1% pun tinggal, semuanya 90% dan 91% dipegang oleh Syed Mokhtar. Diluluskan oleh menteri dan kerajaan dan kabinet. Saya bangkit kepada speaker, menteri pertanian duduk ada depan. Dia tak cakap apa. Saya kata ni, kamu menang orang UMNO ni kena dengan punya sokongan sejawat padi. Kamu pergi di kampung termasuk juga kata hidup Melayu. Kami ni jadi macam alat Cina. DAP ni Khalid Samad, Sabah. Ya. Tetapi saya nak pertahan ni pesawah padi miskin. Kita import beras 1 tahun 1 juta metrik tan. Untung 700 juta ringgit. Ambillah 500 juta dekat Syed Mokhtar.
Bagilah 200 juta kepada 160,000 keluarga pesawah padi. Tolak semua. Seorang orang UMNO tak bangkit. Sudah. Yang ketua cawangan nak marah ke saya pasal apa? Saya nak tanya, ketua pemuda UMNO di sini nak marah saya pasal apa? Ya. Kalau saya tak cakap, siapa cakap? Saya, kemudian Mahfuz bangkit sokong. YB Gui daripada Alostar buat usul. Ya. Tapi UMNO tak bangkit. Sudah 1 juta metrik tan, 700 juta ringgit untung bersih. Takkan nak bagi kat seorang dia. Yang buat kerja ini orang Melayu miskin buat benang. Jadi saya kata, saya rayu. Saya minta tolong. Ini usaha terakhir. Saya bertanggungjawab. Saya bagi pengakuan di parlimen. Saya bagi pengakuan atas nama jemaah menteri dan kerajaan pada masa itu. Tolong pertahankan kepentingan 160,000 keluarga miskin yang penanam padi. Tak ada. Hari ini lupus. Sudah. Ini kenyataan. Keluar TV3? Keluar utusan? Tak ada. Yang ada Anwar khianat. Yang ada Mahathir kata apa? Kalau Anwar Perdana Menteri, Cina ambil habis alih. Yang betul apa ni? Anak hang Mahathir 10 bilion kekayaan. Kalau hang orang yang bersih, mustahil anak boleh dapat jadi bilion-bilion. Cuba kita fikir. Saya tak mau jadi isu dengan dia. Tapi saya tengok dia lebih-lebih sangat. Tengok Tun Daim Zainuddin. Dengar saya nak ambil alih Selangor ni. Dalam duduk berdiri tengah kira duit pun lupa. Tak boleh. Anwar Selangor. Orang kata Allah Anwar pergilah, bukan boleh buat apa. Menteri besar dia jadi Perdana Menteri tak boleh, dia ketagih jadi menteri besar. Daim bangkit. Kalau dia jadi, habis kita. Saya tahu dia. You don't know him, I know him. Kalau bagi dia Selangor ni, habis kita. Habis apa? Hang habis. Jadi tadi di Parlimen hari Khamis saya bawa cerita. Saya pernah dijemput oleh kerajaan Tanzania. Masa saya profesor di Georgetown, lepas keluar penjara, jadi konsultan anti rasuah, pergi melawat Tanzania, jumpa Menteri Kewangan, jumpa Bank Negara Tanzania. Dia beritahu ada bank yang dipunyai oleh Tun Daim. Baik. Bank itu tak ada urusan bank. Saya kata, apa boleh? Dia kata, bank itu hanya untuk simpan duit. Duit dia. Iya, ini gubernur sebut. Tapi saya kata ini salah. Dia senyum. 6 bulan kemudian, gubernur itu kena tangkap di airport London buat pelari duit. Iya. Sudah. Jadi saya nak bagi tahu, saya beritahu di parlimen pasal apa SPRM tak siasat. Wang punggah dari mana ni? Orang ini yang takut. Bukan orang UMNO di bawah. Pasal apa ahli UMNO yang di bawah nak marahkan saya? Yang curi beliun-beliun ni, orang ni. Yang kamu dapat RM500 pun deras sangat ni, saya ambil lah. Saya guna fatwa Tok Guru Ni Aziz. Dah memberi, ambil. Tapi, Kelantan ni, bila pangkah, boleh. Jadi saya harap saudara faham masalah ini. Mengapa kita bawa perubahan. Baik, Kajang tentulah masalah Kajang. Azizah boleh terang. Isu Kajang, isu parit, isu trafik, isu jenayah. Itu kita kena bawa, betul. Tetapi pilihan raya ini menunjukkan pendirian dan sikap kita. Sama ada kita nak teruskan atau tidak. Dengan cara yang sedemikian. Ada orang kata, Anwar seorang ni masuk penjara, biarlah. Dah. Lepas keputusan saya, Karpasing kena. Sekarang dalam senarai, Syed Azman PAS, Rafizi Keadilan, Tian Chua, Anthony Lok. Ini satu-satu dalam senarai. Saya kata kalau rakyat tak bangkit pertama 23 hari bulan, kita mesti sapu bersih supaya jangan ada yang takabur dalam UMNO BN merasakan dia boleh buat sesuka hati. Lepas itu, insya-Allah, saya nak bagi tahu, saya bagi tahu di parlimen, saya minta sampai kepada Datuk Najib, kamu jangan ingat nak boleh perintah buat macam sekarang terus menerus. Kami tak tunggu pilihan raya. Kami mau rakyat bangkit,
bantah dan sekerahnya segala bentuk rasuah dan penyelewengan. Dan saya pohon kerjasama saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.